Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Sebagai rakan penting negara Brunei Darussalam, Australia memperkukuh komitmennya dalam pendidikan vokasional. Bekalan buah ketika ini agak luar biasa walaupun musim buah dikatakan hampir ke penghujungnya. Australia memperkukuhkan komitmen sebagai rakan penting bagi negara Brunei Darussalam dan negara-negara Asia Tenggara dalam pendidikan vokasional, terutama dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa tamat program latihan serantau bertajuk mengukur kesiapsiagaan institusi pendidikan untuk industri 4.0 menggunakan rangka kerja Indeks Kesiapsiagaan Pendidikan Smart Seri. Majlis berlangsung petang tadi di Pusat Serantau Simeo Voktek, Gadung. Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold juga menjelaskan Australia telah melancarkan inisiatif Aus for ASEAN Digital Transformation and Future Skills yang bertujuan menyokong keperluan kemahiran masa depan di Asia Tenggara termasuk negara Brunei Darussalam dalam menghadapi pendigitalan yang pesat. 18 peserta dari 11 negara anggota Simeo menerima sijil. Latihan adalah sebahagian daripada inisiatif strategik Simeo Voktek di bawah rancangan pembangunan 5 tahun ke-7 yang menekankan TVET inklusif untuk masa depan hijau dan digital. Pendidikan merupakan asas untuk memajukan ekonomi, kemakmuran dan pertumbuhan inklusif. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Puan Yang Terutama Ambra Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini semasa sesi taklimat bagi pelajar yang akan berlepas ke Kanada untuk melanjutkan pengajian bagi sesi akademik 2024-2025. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini, sesi taklimat berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. 5 pelajar dari institusi pendidikan Brunei menghadiri taklimat tersebut. Pelajar-pelajar berkenaan merupakan penerima beasiswa Kanada ASEAN dan pertukaran pendidikan bagi program pembangunan SEED. Sejak program ini bermula pada tahun 2022, 24 pelajar dari Universiti Brunei telah menerima beasiswa SEED. Sebagai seorang Islam, sudah setentunya kita mengimpikan dan berharap agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik atau mati dalam iman yang menjadi cita-cita semua orang Islam. Mati di dalam husnul khatimah bermakna mendapat keredaan dan maghfirat, yakni keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan beroleh ganjaran yang baik di sisinya. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Husnul Khatimah. Adapun antara cara untuk mendapatkan husnul khatimah itu ialah pertama, bertakwa kepada Allah, iaitu dengan istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kedua, sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh agar pengakhiran hidup kita dalam keadaan beriman dan bertakwa. Antara doa yang sebaiknya kita amalkan ialah seperti doa yang sering kita baca selepas sembahyang. Ketiga, sentiasa berusaha memperbaiki diri sama ada zahir atau batin, di samping menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Keempat, hendaklah sentiasa bertaubat, menyesali dan menginsafi segala kesilapan serta berazam untuk tidak akan mengulanginya lagi. Program Museumku Warisanku mempromosi budaya dan warisan negara ke sekolah-sekolah. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana.
Negara Brunei Darussalam memiliki pelbagai jenis permainan tradisi yang diwarisi sejak dahulu lagi. Antaranya permainan pasang, kereta kirikan benang, kuit, kayu tiga, gata berturus, saluk-salukan, gasing dan simban. Arus kemodenan dan kecanggihan yang sentiasa mengelilingi kehidupan pada masa ini, kebanyakan daripada permainan tradisi tersebut kurang dipraktikkan lagi, sama ada dalam kalangan kanak-kanak maupun dewasa. Pelbagai langkah dilaksanakan dalam usaha memperkenalkan permainan tradisi kepada orang ramai, terutama kepada penuntut-penuntut sekolah dalam memelihara warisan budaya negara yang unik ini. Antaranya melalui pameran dan festival yang memberi ruang kepada mereka untuk mengetahui serta memahami tentang warisan negara. Permainan tradisi Brunei ini ya dah diketahui berapa banyaknya, tapi pada orang pengetahuan kami memang ada banyaklah, dan ia terbahagi kepada orang ada kategori permainan luar dan permainan dalam. Masa ini kami mempromosilah permainan-permainan itu agar ia dikenali oleh generasi-generasi muda di negara Brunei Darussalam ini. Antara permainan tradisi yang masih dipraktikkan ialah permainan pasang. Permainan pasang dikatakan unik kerana ia hanya didapati di negara ini. Kami ada membuat program ke sekolah-sekolah, iaitu program Muzium Kewarisanku, yang mana program ini bertujuan untuk mempromosi budaya dan warisan negara Brunei Darussalam. Dan insya-Allah program ini kami akan jalankan pada setiap tahun di sekolah-sekolah yang berlainan agar kami dapat menyebarluaskan lagi pengetahuan mengenai permainan tradisi ini. Penggemar buah-buahan tempatan pastinya teruja setiap tibanya musim buah-buahan. Di merata tempat pada masa ini termasuk di tepi jalan maupun di pasar malam atau tamu, banyak gerai yang menjamu mata orang ramai dengan promosi jualan buah-buahan. Bagi pemilik kebun buah, musim buah inilah amat bernilai kepada mereka kerana rezeki bertambah dari hasil jualan buah-buahan sekaligus menambah pendapatan mereka. Di daerah Belait, pengeluar buah-buahan bermusim kebanyakannya terdapat di Mukim Labi. Rambutan, matu kan, macam sayur apa tu, kata sini tanam kami apa, segala patai apa, pisang apa. Kadang-kadang kalau musim banyak di pondok kalau indah, kadang ada orang datang apa tu, susah kan. Macam hari Jumat, hari Minggu tu ramai je orang tu datang sini singgah membalik. Buah durian, durian kuning sama durian putih ada juga sedikit, sama kembangan, rambutan. Asalnya aku buah tempat aku sudah akan habiskan. Musim buah-buahan kali ini dianggap luar biasa, ditambah lagi dengan kemasukan buah-buahan yang sama dari negeri jiran menjadikan bekalan buah-buahan melimpah. Harga setiap buah-buahan yang dijual, terutama durian, tidak menentu. Ia bergantung kepada jenis-jenisnya. Cucu aku tu menjualkan, kadang-kadang untuk sendiri juga. Jadi buah durian tu kadang-kadang dijual bawa ke Belait, tempat orang bertamu sana kan. Tapi harga ada murah sikit. Dalam kampung ni Durian yang banyak kadang orang selalu minta tolong kan, orang kan makan macam baca selamat apa, umbut lah kalau sudah masak, banyak tu orang yang balik tu. Dengan niat untuk berdakwah, seorang usahawan tempatan mengambil inisiatif mengetengahkan produk perniagaannya berkonsepkan Islam melalui perusahaannya yang dinamakan Al-Rosis. Meskipun masih menuntut di College International Graduate Studies KIGS, Dayang Nur Adriana Batrisya binti Haji Sabrudin tidak melepaskan peluang untuk menceburi diri dalam bidang keusahawanan dengan memfokuskan penjualan hijab, beg dan produk yang berkonsepkan Islam. Al-Roses ini, my niat ini untuk berdakwah secara visual. So my main purpose is to let others see yang this is untuk memberi manfaat. My design is mostly based on Islam. So usually if you see a design, their design is just that, no meaning behind it. So my way of
difference and also uniqueness is that it is a storytelling. So ia menceritakan keindahan Islam. So bila orang pakai itu, at least ia mengingatkan keimanan Islam itu. Sambutan dan sokongan yang positif daripada orang ramai mendorong Dayang Nur Adriana Batrisya untuk mengembangkan lagi produk jualannya. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya mau open a shop lah dulu in Brunei. Initially mau buat telkong, so insyaAllah one day akan buat telkong lagi and then buat jubah and then barang-barang muslimah jual. Kerja-kerja penggantian panel A circuit breaker pam air mentah di loji rawatan air Layung telah selesai dilaksanakan sekitar pukul 11.30 pagi tadi. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya mengongsikan bekalan air akan kembali pulih namun memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Bagi rumah yang memiliki penapis air, disaran untuk mengeluarkan air yakni flushing di penapis persendirian. Bagi sebarang aduan mengenai bekalan air atau permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di Jalan Katimahar ditutup sementara bermula hari ini hingga 27 Ogos. Penutupan adalah bagi kerja-kerja menurap aspal di jalan berkenaan. Penutupan bermula dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.